Buletin Didik 2 September bersama saya Charles Mohan. Salam hormat dan salam sejahtera. Satu pelan komprehensif berkaitan pengoperasian sekolah telah dirangka. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razidin menerusi hantaran di Facebook. Jelas beliau ia akan mengambil kira pandangan pelbagai pihak termasuk Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Tambah Datuk Dr. Razi, pelbagai aspek akan diambil kira berkaitan pengoperasian sekolah, termasuk mengambil kira data vaksinasi guru, anggota kumpulan pelaksana AKP dan kaki tangan sokongan. Pada masa yang sama, sesi libat urus dengan pihak berkaitan perkara ini akan diteruskan. Mesyuarat Pasca Kabinet Kementerian Pendidikan yang dipengerusikan Datuk Dr. Razi turut membincangkan isu berkaitan kebajikan guru. Ia termasuk pengambilan khas guru secara one-off, permohonan pertukaran dan juga pembangunan profesionalism guru yang akan diteruskan. Jelas beliau, KPM akan terus menggiatkan usaha bagi memastikan segala perancangan dan tindakan adalah yang terbaik untuk masa depan pendidikan negara. Bagi memberi penghargaan kepada sekolah berasrama penuh SBP yang cemerlang dan berkepimpinan tinggi, Kementerian Pendidikan KPM menganjurkan Seminar Kebangsaan Kelestarian Kecemerlangan Sekolah tahun 2021 secara dalam talian. Program tahunan yang berlangsung selama 2 hari bermula hari ini disertai 11 pembentang yang berkongsi pandangan pengalaman serta strategi terbaik. Menurut Pengarah Bahagian Pengurusan SPP Farida Yang Razali, perkongsian ilmu tersebut juga diharap dapat memastikan SPP terus kekal relevan sebagai barisan hadapan dalam bidang pendidikan, bukan saja cemerlang dalam bidang pengurusan pentadbiran, malah kepimpinan, pentaksiran serta pengajaran dan pembelajaran PDP sebagai usaha melonjakkan lagi kegemilangan SPP. Jadikan segala ilmu yang akan diperoleh sepanjang 2 hari ini sebagai satu nilai tambah dan penambahbaikan untuk diri sendiri serta kongsikanlah dengan para pentadbir sekolah yang lain. Dengan satu wawasan dan hala tuju yang sama dalam sekolah, saf pasti dapat dirapatkan dan teguh bersama-sama membawa sekolah ke satu mercu kejayaan. Dalam pada itu, seiring dengan pembelajaran secara digital, para guru juga dilatih dalam usaha mempersiapkan murid-murid berkemahiran tinggi dalam teknologi maklumat. Larian virtual rentas Desa Kebangsaan 2021 Berdik 21, anjuran Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi MARA UiTM berjaya mengumpul 31,921 penyertaan pelajar sekolah rendah dan menengah seluruh Malaysia. Jumlah ini membolehkan mereka diiktiraf Malaysia Book of Records MBR sebagai larian virtual melibatkan pelajar sekolah paling ramai. Pengajaran bahasa Inggeris. Fakulti Pendidikan UiTM dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Selangor JPNS telah menganjurkan Berdik 21. Larian ini telah mendapat sambutan dari 1,168 sekolah rendah dan menengah seluruh negara. Tempoh larian bermula 27 Mac dan berakhir 24 Jun lalu. Pelajar hanya perlu melengkapkan larian secara atas talian di kediaman masing-masing dan data larian mereka diterima untuk direkodkan. Ia secara tidak langsung telah membantu pihak sekolah melaksanakan pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum PAJSK dengan menggalakkan murid-murid menyempurnakan merit PAJSK mereka. Kejayaan ini telah menunjukkan sokongan masyarakat terhadap aktiviti yang dijalankan oleh pihak universiti, khasnya Universiti Teknologi MARA dalam membudayakan amalan kesihatan sejagat. Alhamdulillah. Majlis penutup dan pengiktirafan oleh The Malaysia Book of Records berlangsung minggu lalu yang disaksikan Timbalan Naib Chancellor Akademi dan Antarabangsa UiTM, Profesor Dr. Rozia Muhammad Janur. Turut hadir pengurus operasi kajian dan pemasaran The Malaysia Book of Record, Edwin Yeo Tiong Chin. Bersua kembali. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menetapkan harga kawalan kit ujian kendiri COVID-19 pada harga RM19.90 berkuat kuasa Ahad ini. Menerusi kenyataan bersama Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi dan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, harga borong kit ujian pula dijual pada harga maksimum RM16.
KPDN ACP dalam satu kenyataan menjelaskan penentuan harga siling itu dibuat mengikut kewajaran dan kesesuaian bagi penguatkuasaan yang lebih berkesan untuk memastikan harga yang berpatutan dan keberadaan bekalan di pasaran bagi manfaat pengguna dan peniaga. Permintaan terhadap kit ujian pantas antigen COVID-19 dijangka meningkat susulan kesedaran orang ramai bagi membuat ujian sendiri. Berikutan itu, KPDN ACP sudah mengadakan libat urus dengan semua pemain industri tempatan dan pengimport dalam menentukan harga kawalan yang berpatutan bagi semua pihak. KPDN ACP juga menjangkakan kesan persaingan akan menstabilkan lagi harga jualan di semua peringkat seperti mana berlaku kepada harga pelitup muka. Tindakan tegas akan diambil terhadap peniaga yang gagal mematuhi dan boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Angkatan Tentera Malaysia ATM sedia mewujudkan Hospital Medan dan menyediakan pasukan vaksinasi di 5 negeri yang merekodkan jangkitan tertinggi COVID-19. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, ATM mempunyai infrastruktur, aset dan kepakaran mencukupi serta sedia diatur gerak pada bila-bila masa. Jelas beliau kesediaan ATM itu berikutan kenyataan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin semalam berhubung situasi jangkitan di 5 negeri iaitu Sabah, Johor, Kedah, Pulau Pinang dan Kelantan. Ia bagi membantu memberikan rawatan ke atas pesakit-pesakit COVID-19 khususnya yang berada dalam keadaan tahap 3 ke atas. Saya percaya bantuan ATM ini akan dapat membantu berupaya mengurangkan beban yang ditanggung oleh KKM di negeri-negeri berkenaan. Maka ATM bersedia untuk membantu menyediakan tim vaksinasi ATM di negeri-negeri yang memerlukan, khasnya di kawasan pendalaman yang sukar dicapai oleh pihak KKM. Tidak sekadar di 5 negeri berkenaan. Tambah beliau, perkara berkenaan termasuk membantu meningkatkan kapasiti pemberian vaksin secara pandu lalu di lokasi yang akan ditentukan oleh Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF. ATM turut bersedia mengkoordinasi atur gerak bantuan Hospital Medan dan pasukan vaksinasi itu dalam tempoh 1 atau 2 minggu ke lokasi yang diperlukan sebaik mendapat permohonan KKM. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Hishamuddin turut memaklumkan beliau kembali mengutai usaha berkaitan pengurusan pandemik termasuk COVID-19 di bawah Majlis Keselamatan Negara MKN. Kira-kira 12,000 penjaja dan peniaga di Pulau Pinang telah menerima vaksin COVID-19 menerusi program mobilisasi vaksin komuniti MOVAC yang dilaksanakan secara one-off selama 4 hari. Program itu antara usaha kerajaan negeri untuk membuka kembali premis perniagaan khususnya makanan. Walaupun berada dalam fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN, ramai pengusaha perniagaan makanan belum membuka premis perniagaan kepada pelanggan atas kebimbangan kaki tangan dan pekerja mereka tidak lengkap vaksin. Justru kerajaan negeri dengan kerjasama Badan Bertindak COVID-19 Kebangsaan serta Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan melancarkan program MOVAC Penang Vaksin Penjaja PVP bermula 30 Ogos lalu. 250 sehingga 300 penjaja dan peniaga divaksin sehari membabitkan 5 daerah yang disediakan kemudahan 10 bas MOVAC. Ya, hantar mai elok betul lah. Kira macam cuba kat selamat lah. Kami boleh menjaga lagi sini. Dia bogat lagi pun. Okey dah kira. Kalau boleh kalau kira, kami bagi terima kasih lah. Saya buat macam ni senang sikit, selamat pada semua orang lah. Sebab orang ramai mai jumpa. Orang ramai mai jumpa. Selalu duduk menghadap muka dengan orang ramai. So far okey lah. Jadi kami pun berterima kasih lah. Kerana mengikut SOP ni lah ni semua kena cucuk. Jadi bila kerajaan buat macam ni, jadi membantu kami lah, memudahkan lah. Jadi macam ni dah boleh berniaga lah. Rasa selamat lah. Alhamdulillah okey, jadi rasa selamat sikit lah. Program ini menerima sambutan yang menggalakkan dan dijangka 10 sehingga 12,000 orang menerima vaksin dos pertama dalam tempoh 4 hari. Inisiatif itu juga bertujuan mengurangkan beban tugas pasukan barisan hadapan melalui khidmat sukarelawan.
Bersua kembali. Bertahun mencari ilmu sejak kecil sehinggalah dewasa, akan tiba masanya para pelajar melangkah ke dunia kerjaya. Pastinya pelbagai perkara menarik menanti adik-adik. Namun apa yang paling penting, setiap pekerjaan mempunyai cabaran yang tersendiri. Tidak kurang juga kerjaya sebagai veterina. Itu kisah Dr. Salihatul Kuzaimah Muhammad Ali. Doktor veterina atau dikenali juga sebagai doktor haiwan tidak tertakluk bekerja di klinik atau hospital haiwan sahaja. Bahkan pekerjaan ini juga termasuk skop membuat hikmat pengimejan dan diagnosis makmal, endoskopi, sonografi, pemberian jantung serta rawatan kanser. Dan ia berdasarkan kepada kes yang dikendalikan tidak kiralah membabitkan haiwan kesayangan, haiwan besar, avian, eksotik atau hidupan liar. Menurut Dr. Salihatul Kuzaimah Muhammad Ali, pengalamannya selama 12 tahun berkecimpung dalam dunia veterina mempunyai pelbagai cabaran termasuk dari segi fizikal, mental dan emosi. In terms of mental, emosi bukan sahaja satu kita sebab kita berdeal dengan animals kan, yang tak boleh cakap tau. So itu adalah cabaran utama because of they cannot say what they want. Dia tak boleh express, okay mungkin in terms of behaviour they can express themselves. Tapi kita yang kena baca behaviour tu, bahasa tubuh apa semua kita kena baca. Macam tu memang cabaran. Nampak macam mudah, nampak best kerja dengan animal. Bestnya you boleh jumpa binatang comel-comel, boleh hugging-hugging, boleh peluk-peluk cium semua. Tapi they don't know the beside ataupun belakang tampil yang kita hadaplah selalu. Tambahnya, doktor haiwan juga tidak boleh lari daripada tomahan orang ramai terutamanya di media sosial. Walaupun niatnya hanya ingin mendidik melalui medium yang lebih berkesan, masih ada segelintir orang yang berfikiran negatif terhadap pendekatan tersebut. Actually, memang saya tak sangka TikTok tu boleh jadi platform yang saya rasa sangat membantu juga untuk kita educate orang sebab video, short video and then senang nak deliver. So, bila kita try post, Alhamdulillah dapat sambutan, especially when it related to dogs. Probably Malaysia ni bila anjing je satu benda yang it's either we get the most highest respect ataupun the lowest thing that we can probably get lah, maksudnya dapat makian, cacian, ada juga cakap macam-macam lah. Dalam pada itu, Dr. Salihatul turut menasihati para pelajar yang berminat ingin jadi doktor haiwan untuk menanam sikap cintakan haiwan terlebih dahulu. Minat yang mendalam terhadap haiwan adalah kunci utama mendepani cabaran kerjaya sebagai veterina. Selain itu, mereka harus mempersiapkan diri melalui kursus perubatan veterina selama lebih kurang 5 tahun sebelum mereka dapat mempraktikkan ilmu berkenaan. Situasi pandemik tidak menghalang rakyat Malaysia yang berada di Glasgow, Scotland menyemarakkan semangat patriotism melalui program Kayuhan Merdeka sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-64 31 Ogos lalu. Program anjuran komuniti Malaysia Glasgow itu diadakan buat tahun kedua dengan mengibarkan jalur gemilang. Program yang membabitkan kayuhan sejauh 64 km itu melibatkan pelajar dan guru yang menetap di Glasgow. Presiden Komuniti Malaysia Glasgow Muhammad Arif Hanafi Hamdan berkata acara tahun ini berlainan kerana kawalan pergerakan. Kayuhan Merdeka kami pada kali ini dianjurkan oleh Komuniti Malaysia Glasgow dengan kerjasama PPL JPA London. Tujuan untuk merapatkan ukhuwah sesama komuniti dan pelajar Malaysia yang berada di Glasgow. Dan juga kayuhan ini bersempena dengan sambutan kemerdekaan Malaysia yang ke-64. Dan buat pertama kalinya kayuhan ini kami adakan di Pulau Aran pada tahun ini. Program terbabit mendapat sokongan Pejabat Penasihat Latihan Jabatan Perkhidmatan Awam PPL London. Dalam pada itu, program tersebut membawa semangat cintakan tanah air walaupun berjauhan. Selain menunjukkan sikap rasa prihatin dalam merayakan bulan kemerdekaan dan mempromosikan negara Malaysia di luar negara, ia juga salah satu aktiviti riadah yang sering dilakukan rakyat negara ini di sana. Kami dari Glasgow, Scotland mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan! Merdeka! 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 Jika anda adalah kes positif dan kontak rapat yang duduk serumah dengan kes positif COVID-19, terus amalkan perkara berikut. Anda dinasihatkan untuk tidak berkongsi bilik antara satu sama lain.
Jika anda kontak rapat tetapi perlu menyediakan keperluan kes positif, anda perlu memakai sarung tangan dan meletakkan keperluan kes positif tersebut di luar bilik. Anda tidak dibenarkan berkongsi makanan atau peralatan makanan. Jika terpaksa berkongsi tandas, pastikan anda sentiasa mencuci tandas tersebut atau lakukan disinfeksi pada semua permukaan yang kerap disentuh selepas digunakan. Sentiasa pastikan terdapat pengudaraan yang baik di dalam rumah dengan membuka tingkap. Anda perlu sentiasa mengamalkan cuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Kelaporan sukan hari ke-9 Tamasya Paralimpik Tokyo. Pemain badminton Chia Lik Hau terus mencuri tumpuan apabila mencatat kemenangan kedua berturut-turut pada aksi persorangan kumpulan B SU5 untuk mara ke separuh akhir. Pada aksi kedua kumpulan B, Lik Hau hanya memerlukan 27 minit menang set pertama 21-13 dan beliau langsung tidak memberi ruang buat lawan untuk kemenangan 21-9 pada set kedua. Perlawanan pertama semalam, Lik Hau mudah menundukkan lawan dari Mesir Elder Khoury 21-3, 21-2. Lik Hau melengkapkan aksi kumpulan menentang pemain Jepun Imai Tayo esok. Bagaimanapun, nasib berbeza buat seorang lagi wakil badminton negara dalam kategori SH6 kumpulan B, Didin Tareso. Ia selepas tewas kepada pemain India Krishna Nagar pada perlawanan pertama. Aksi sebelah petang, Didin terpaksa menarik diri ketika berdepan pemain Brazil Vitor Goncalves Tavares susulan mengalami kecederaan pada set kedua. Sementara itu, acara basikal lebuh raya C1 sehingga 3 sejauh 79.2 km di Fuji International Speedway menyaksikan pelumba negara Muhammad Yusof Hafizi Shahrudin menduduki tempat yang ke-33. Berlangsung dalam laluan basah akibat hujan, kedudukan 1-2 dikuasai pelumba Britain Benjamin Watson meraih emas manakala Finlay Graham perak, gangsa milih Alexandra Lauche dari Perancis. Dan ketika kontingen negara masih sugul dengan apa yang dialami atlet lontar peluru Muhammad Ziad Zulkifli, misi untuk mencapai sasaran 3 pingat emas terus semarak. Hari yang ke-10 esok, tumpuan pastinya kepada 2 lagi prospek pingat emas negara yang akan beraksi menerusi pemanah S. Suresh dan juga atlet olahraga Rizwan Puzi. Acara memanah recurve yang akan berlangsung di Padang Yuminoshima. Penampilan S. Suresh pasti ditunggu dan juga dinantikan aksi pelari pecut juga pemenang pingat emas di Rio 2016 Muhammad Rizwan Puzi menerusi acara saringan kedua acara 100 meter T36 di Stadium Olimpik Tokyo, manakala pemain badminton Chia Lik Hau yang dibimbing bekas jago negara Datuk Rashid Sideh akan melengkapkan saingan kumpulan selepas mengesahkan kemarahan ke fasa kalah mati. Dan seterusnya ke aksi bola sepak Liga Super. Keazaman beberapa seri berbeza, Seri Pahang FC dan Kedah Darul Aman FC menyaksikan pertembungan mendebarkan di Stadium Darul Makmur Kuantan malam semalam. Kedah Darul Aman KDA FC ke arena lawan dengan misi memburu 3 mata untuk mengejar gelaran naib juara Liga Super, manakala Pahang mahu menang untuk keluar dari zon penyingkiran ke Liga Perdana. Permulaan baik buat Kedah apabila mendahului Pahang menerusi Muhammad Amirul Hisham Awang Kecil pada minit yang ke-11. Begitupun di minit yang ke-29, tuan rumah menyamakan kedudukan melalui Kenny Antiu yang bijak menyempurnakan hantaran Manuel Hidalgo. Kedah kembali menjarakan kedudukan hasil percubaan pemain gantian Muhammad Syazwan Zainul, namun semangat melawan Pahang tetap kental apabila sekali lagi menyamakan kedudukan juga menerusi Antiu 3 minit sebelum disiri penawar. Sementara itu, saingan Liga Perdana di Stadium Majlis Bandaraya Pasir Gudang, Negeri Sembilan NSFC meraih 3 mata untuk meneruskan saingan merebut gelaran juara Liga. Negeri Sembilan membulusi gawang Kuching City FC seawal minit yang ke-5 menerusi Francis Cone. Perlawanan tambah rancak apabila Kuching City menyamakan kedudukan melalui percubaan menarik Michael Chuk Ubuna Igizi
Bagaimanapun pada minit yang ke-70, Arthur Kunha Daroka meledak gol kemenangan Negeri Sembilan menyaksikan mereka kini mengumpul 35 mata, iaitu dipisahkan 2 mata dengan pendahulu Liga Sarawak United. Saksikan pertandingan akhir Pidato Kenegaraan Peringkat Kebangsaan 2021 Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia secara langsung esok jam 8 malam di pelantar media sosial JPEN. Jangan lupa ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah dikendalikan bersama guru-guru berpengalaman menerusi saluran khusus TV Pendidikan Malaysia Didik TV KPM. Pelbagai pengisian menarik selepas ini antaranya Sukses SPM 2021 Biologi serta Bimbing Tingkatan 4 dan 5 bagi mata pelajaran Pendidikan Syariah Islamia dan Sains Komputer. Pembelajaran kini lebih mudah dan menyeronokkan bila-bila masa di mana jua hanya di Didik TV KPM. Visual secara dekat permainan roller coaster mengakhiri paparan buletin didik malam ini. Saya Charles Mohan, salam hormat, salam ceria dan kita jumpa lagi.